Okey. Sebab kadang-kadang terlupa. Okey, saya sambung. Okey. Tajuk ni kita tengok markah dia 6. Maksudnya bukannya mudahlah soalannya kan. Dia tinggi sedikit. Tapi kita cuba uraikan, mungkin dalam masa setengah jam kita akan buat nombor 10 ni lah. Okey, yang pertama apabila kita dapat lengkung, dia ada 2 lengkung. Kalau boleh kita cari beberapa nilai penting. Sebagai contoh, titik kat sini kita tahu dah 0, 0. Kemudian kita kena cari titik dekat sini, kita kena cari titik kat sini. Titik-titik tu kita kena cari. Macam mana nak cari? Apabila ada satu garisan, katakan warna hitam, dia bertembung dengan warna merah, persilangan di sini kita boleh cari dengan membuat persamaan serentak. Boleh macam tu. Okey, jadi yang pertama katakan saya nak mencari titik yang ini. Okay, saya nak cari titik yang saya buat warna biru ni. Saya nak cari titik kat situ. Macam mana nak cari? Kita kaji graf kita semasa saat ini, semasa di sini, sebenarnya nilai Y dia adalah 0. Jadi, kita ambil garisan ni. Kalau saya highlight garisan ni warna biru. Kita ambil garisan tu. Kemudian kita gantikan nilai Y tu sama dengan 0 sebab kita nak tahu titik pada anak panah warna biru. So, sama dengan, dan dekat sini kita nampak ada satu huruf X, di sini ada XX. Jadi saya keluarkan satu X, saya faktor, tinggal lagi 8, tolak dengan X. Namanya proses pemfaktoran. Yang ini kita belajar, ADMAT belajar, matematik moden pun kita belajar. Kemudian kita boleh simpulkan yang pertama, X sama dengan 0, merujuk kepada anak panah warna hitam ni. Dan yang kedua, 8 tolak X sama dengan 0. 8 sama dengan X. Jadi yang warna biru tu, anak panah warna biru, sebenarnya koordinatnya adalah 8. Okey, sekarang saya nak cari anak panah di sini pula. Titik dekat situ. Yang pertama, saya ada garisan pertama iaitu garis lurus. Y sama dengan 4X, garis lurus. Y sama dengan 4X. Garisan yang kedua, garisan biru ni, lengkung ni pun ada nama. Lengkung tu ada nama. Lengkung tu bernama Y sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Kita nak ganti. Okey, dekat sini kita declare Y sama dengan 4X. Jadi tempat Y ni, Madam nak ganti dengan 4X. Dia benda sama. Ini adalah Y. So kita ganti yang ini jadi 4X sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Kita kalau boleh kuasa tertinggi tu kita nak suruh dia positif. Kita bawa X kuasa 2 sebelah kiri. Dia dah jadi positif dah. Kemudian kita ada nilai original kat situ 4X. Kemudian kita import 8X tu ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif 8X sama dengan 0. Kita boleh selesaikan sebutan yang kedua dan juga ketiga. Boleh selesai. So, awak akan dapat X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Jadi dari situ kita ulang lagi sekali proses pemfaktoran. Kita keluarkan X dan bakinya ada lagi 1X tolak dengan 4. Jadi dari sini kita akan dapat 2 nilai. Yang pertama, X sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 4. Jadi nilai dekat atas tu adalah 4. Okay, so Madam cuba label di sini. Okay, kita label di sini.
So nilai dekat situ kita dah dapat dia 4. So kalau madam boleh buat garisan di sini. Okay. Nilai di sini adalah 4. Apabila nilai di situ 4, kita boleh cari nilai paksi Y ni. Boleh cari. Kalau kita nak cari boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak cari pun tak apa. Okey, katakan pelajar nak cari. Katakan nak cari nilai di situ. Boleh je dengan memasukkan nilai X ini dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 darab 4. So nilai di situ ialah 16. Okey, so maklumat tu kita kena cari dengan cepat. Okey, kita kena cari dengan cepat sebab dia prosesnya mudah saja. Dan kalau boleh janganlah ganti dalam fungsi yang susah. Antara Y sama dengan 4X dengan Y sama dengan 8X tolak X kuasa 2, yang lebih mudah ialah Y sama dengan 4X. Jadi madam ganti tempat yang mudah. Okey, sampai situ boleh faham ke? Boleh faham ke proses tu? Boleh. Okey, next. Sebab benda tu jauh lagi nak pergi. Jadi madam kena buat sikit-sikit. Okey, madam pinjam ni lah graf yang besar supaya senang kita nak tengok. Okey, tadi madam ada buat satu garisan di sini. Madam lukis dulu supaya dapat gambaran. Sebab nanti ada satu proses yang kita nak belajar iaitu pengamiran. Tapi madam tunjuk dulu proses tu. Okey. Kalau di sini nilainya tadi ialah 4. Kalau madam integrate, kalau madam kamirkan, pengamiran. Kalau kamirkan daripada nilai X kosong, okay, daripada nilai X kosong di sini tadi sehingga 4, madam akan dapat keluasan warna biru. Okay, madam akan dapat keluasan warna biru. Okay, iaitu proses yang akan terlibat nanti ialah integrate. Sekejap lagi madam ajar integration ni, tapi madam tulis dulu. 0 sehingga 4. Okay, 0 sehingga 4 ni titik kosong tadi sehingga 4. 0 hingga 4 itu berlaku pada paksi X. Okay, berlaku pada paksi X, jadi kita buat kat belakang ni di X. Dan semasa madam buat, okay, semasa madam buat, madam guna pen warna merah ni, lengkung ini bernama 8X tolak X kuasa 2. Kalau madam integrate yang tu, madam akan dapat keluasan biru. Tetapi kita bukan nak keluasan biru. Kita cuma nak keluasan B yang ini saja. Kita nak yang ini saja. Tadi kita dah cari semua, termasuk yang ni sekali. Okey, so kita ambil idea dulu. Macam mana madam nak dapatkan kawasan berlorek yang ini saja? Okey, kalau kita tengok bentuk apa yang bawah ni? Yang ni bentuk apa ni? Ini adalah bentuk segitiga. Jadi yang asal yang kita integrate tadi dapat semua kawasan, kita kena tolak dengan keluasan segitiga. Yang ini madam kata yang dia ada kaitan dengan matematik yang dulu-dulu awak belajar dekat sekolah. Soalan MX zaman sekarang ni. Dia ada kaitan dengan yang dulu. Okay. Untuk mencari integration yang ini, satu perkara yang madam akan ajar, benda ni macam mana nak buat. Dan yang kedua, kita nak belajar keluasan segitiga. Iaitu setengah
darab dengan tapak. Tapak kita 0 sehingga 4, so tapaknya 4. Ketinggian tadi, ingat tak kita cari ketinggian tadi dapat berapa? Kita dapat 16. Okey. So madam tanya dulu, idea yang madam bagi ni boleh faham ke tak boleh faham? Madam cari keluasan B je dulu. Ataupun nak tanya, persilakan. Sebab benda ni benda yang abstrak, so memang kena terang dengan hati-hati. B, okey, dia bukan differentiate, dia kena integrate. Dia kena, sebab maksud pengamiran ialah luas di bawah graf. Kebetulan soalan tanya tentang luas rantau A, luas rantau B. Jadi bila luas tu dia ada kaitan dengan pengamiran. Pembezaan yang semalam berkaitan dengan kecerunan. Sebab itu madam bercerita cukup berhati-hati yang ini. Study tadi pun madam study dengan supaya dia mudah di you all digest. You all digest. Okay, boleh terima? Okay, madam bagi idea tu sebab nanti kita tak belajar lagi integration. Sekejap lagi madam nak terang integration tu. Kita bagi idea dulu. Okay. Graf yang kedua, madam nak tunjuk macam mana nak cari kawasan A. Okay, macam mana nak cari kawasan A. So, kita ada, kalau kita tengok tadi, kita ada potong separuh tadi. Okay, kita ada potong kat sini. Saya kecilkan juga. Okay. Kita potong tadi kat sini. Kita dah nampak dah nilai di sana adalah segitiga. Jadi, kalau nak cari kawasan A, madam boleh labelkan dia ada dua lah. Yang pertama, warna biru. Biru yang di sini. Okay, biru yang di sini. Dan satu lagi, nilai yang di sini. Itu mewakili kawasan keluasan A. Okey, kemudian idea untuk yang warna biru tadi, dia merupakan segitiga. Iaitu setengah, darat tapak, darat tinggi. Selesai. Itu yang warna biru. Okay, sebab dia mempunyai bentuk solid, kita boleh guna rumus. Tetapi yang warna kuning, okay, yang warna kuning ni, dia mempunyai bentuk lengkung. Bila kita nak cari, so sini kena tambah lah, tambah. Bentuk lengkung, kita tak boleh lari daripada proses pengamiran. Kita akan kamir nombor di sini tadi 4 yang kita cari tadi. Dan nombor di sini 8 yang mula-mula madam tunjuk tadi. So kita akan integrate dia daripada 4 sampai 8. 4 dengan 8 ini bergetar pada paksi X. So di sini adalah dx. Tetapi fungsi yang menutup kawasan ini ada nama, iaitu 8x tolak x kuasa 2. Jadi untuk mencari luas B, caranya begitu. Untuk mencari luas A, kena ada proses tambah. Okey. Teori tu you all boleh faham atau tidak? Sebelum madam buat proses integration tu sendiri. Sebab dia nak cari nisbah luas A terhadap luas B. Sebab tu madam ada 2 diagram nak tunjuk dekat pelajar. Kalau kita conteng semua kat sini, jenuh minda pelajar nak faham. Okay? So saya dah crop supaya pelajar lebih faham. Okay, boleh Dia tinggi sedikit tapi saya dah comelkan dia supaya you all boleh faham. Okay, kita yang first diagram darab 2 tak boleh.
Kita tak boleh darab 2 sebab dia tak bagi tahu keluasannya berganda 2. Okey? Sebab kita tak boleh nak imagine gambar rajah ni tepat tak, kita nak guna sudut protector pun tak boleh sebab kita tak tahu skala yang dilukigram ni tepat atau tidak. Okey, so kalau boleh iaitu Madam nak memperkenalkan integration. Macam semalam, differentiation. Okey, untuk integration, okey, untuk pengamiran, yang pertama, okey, kuasa yang semalam kuasa berkurang 1 tapi pengamiran kuasa bertambah 1. Okey. Kemudian lepas kita tambah kuasa itu, step yang kedua, kita kena bahagi dengan kuasa baru. Ini petua ini petua. Madam bagi ni petua. Ada simbol dia, cuma pelajar bila buat simbol dalam matematik juga dia tak minat lah. Kuasa bertambah 1 bahagi kuasa baru. Tengok contoh dia. Madam nak cari kawasan keluasan B. Okey, Madam salin dekat sini supaya pelajar nampak. Kita nak buat proses tadi, integrate 0 sehingga 4, fungsi yang terlibat 8x tolak x kuasa 2, dx tolak segitiga setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Madam nak kira keluasan B. Okey, kita akan masuk tajuk pengamiran. Rasanya tingkatan 5 kot pengamiran ni. Okey, zaman saya dulu tak kisah belajar tingkatan berapa pun dia boleh lompat-lompat. Okey, tengok Madam nak buat proses pengamiran. Kalau tak faham boleh tanya. Sebab benda ni adalah benda konsep yang sangat besar. Okey, apabila Madam nak integrate, mula-mula Madam salin 8x. Kuasa asalnya kalau tak ada ni maksudnya kuasa 1 lah. Dia akan berubah menjadi kuasa 2 kerana proses kuasa bertambah 1. Kemudian perlu bahagi dengan kuasa yang baru itu. Kita try lagi sekali. Sebutan yang kedua, tolak x yang asalnya kuasa 2, dia akan menjadi kuasa 3 bahagi kuasa yang baru itu. Kemudian kita close dan kita akan gantikan nilai dia daripada 0 sehingga 4. Tolak dengan setengah darab 4 darab 16 dapat 32. Okay, so lepas tu Madam akan buat proses ganti nilai. Ada 2 nilai yang Madam nak ganti. Nilai pertama, tolak nilai kedua, barulah ditolak dengan 32. Okey, mula-mula Madam nak ganti dalam ni ganti nombor 4. Sebelum tu 8/2 ni Madam permudahkan jadi 4 4. Tempat X tu Madam ganti dengan nombor 4. 4 yang luar ni. Okey. Kuasa 2. Tak muat. Tak muat sekejap Tak muat. Okey, so yang pertama saya buat 8 bahagi 2 tu 4. Kemudian nilai yang nak diganti tu adalah 4. Kuasa 2 tolak nilai X tu 4, kuasa 3/3. Selesai dah Madam ganti dengan nilai atas. Tolak dengan, Madam akan ulang langkah yang sama, tapi kali ni nilai X Madam ganti dengan 0.
Macam tu. Kemudian tolak dengan 32. Proses yang madam buat ni namanya ialah kamiran tentu. Iaitu kita kena masuk nilai. Okey, lepas tu kita akan guna kalkulator. Saat ni saya lupa ambil kalkulator. Okey. So, saya tunjuk kat sini sebab kita tak nak buat kesalahan pengiraan, kita akan guna bantuan kalkulator. Okey, so kita boleh buat, kalau perasan sebutan di sini, semua sebutan di sini ni awak dapat kosong sebenarnya. Okey, so Med akan kira kat sini lah 4 kuasa 2. Okey, tolak dengan pecahan 4 kuasa 3 per dengan 3. So kita dapat jawapannya 128/3. Saya rasa Ahmed dia kena tulis dulu jawapan ni 128/3 tolak 32. Okey, kita tengok jawapannya. Tolak 32. So awak dapat jawapannya 32/3. Okey, 32/3. Ini adalah keluasan B, kawasan biru tu. Ataupun kalau awak nak dalam desimal, awak tekan SD 10.67. Siapa nak dalam desimal? 10.67. Tu keluasan B. Okey, next. Kita nak kira yang ini pula. Okey, gambar rajah yang kedua. Nak cari keluasan A, kita ada dua benda. Yang pertama, kawasan warna biru muda. Setengah. Kita ulang lagi, darat tapak, darat tinggi. Sama yang tadi, 32. Kemudian perlu ditambah dengan kawasan kuning. Yang kita buat proses, yang kuning tu, dia berada pada nilai 4 sehingga nilai 8 dan benda tu berlaku pada paksi X. Apakah fungsi yang menutupi kawasan kuning? Fungsinya ialah 8X tolak X kuasa 2. Sama macam tadi. So dia ulang lah. Okay, dia ulang. So kat sini dia akan jadi 32 tambah ulang yang tadi saja. 4X kuasa 2 tolak X kuasa 3/3 kali ni bermula daripada 4 sehingga nombor 8. Okey. Kemudian kita akan buat proses ganti nilai. 32 tambah. Yang pertama, Med akan menggantikan nombor atas dahulu. So, bila kita ganti, katakan kita letak dalam bracket, awak akan dapat 4, tempat X tu awak ganti dengan 8 kuasa 2, tolak 8 kuasa 3/3. Tu baru awak ganti nilai 8. Kemudian kita akan menggantikan nilai bawah iaitu 4. Dan kita kena buat proses tolak di sini. Ulang langkah yang sama, cuma ganti dengan 4. Tadi kalau awak perasan, kita dah kira. Kita dah kira tadi. Tak silap yang itu kita kira tadi dapat 128/3. Benda yang sama. Okey, benda yang sama. Jadi dah jimat masa lah, yang kuning ni dah jimat masa. Yang depan ni pun jimat masa. Okey, ready? Kita akan kira. Okey, kalau nak kira langsam terus pun boleh. Saya alihkan ni sekejap 32 tambah. Okey, 4 darab
8 kuasa 2 tolak 8 kuasa 3 per per 3. Dan yang ujung tadi dia akan jadi tolak berapa tadi depan tadi? 128/3. Okey, 128/3. Okey, kita dapat 224/3. Okey, semua guna kalkulator. Kita kurang mengira lah kita ni. Kita gunakan minda kita untuk digest soalan je. Kira-kira bagi kalkulator yang buat. 224/3. Okey. Kemudian soalan tanya. Dia tanya, jangan lupa. Dia tanya cari nisbah luas rantau A kepada rantau B. A nisbah B. Okey, A berapa tadi? 200 berapa tadi? 224/3. Okey. A tadi 224/3. Nisbah B berapa tadi? B tadi 32/3. Okey, dapat berapa tu kalau kita pemudahkan? 3 dengan 3 mati kan? 3 dengan 3 ni mati. Cuma tak boleh matikan terus, buat macam tu je. So tinggal 224/3. So kalau saya tekan kalkulator, 224/3. Kita dapat per 3 pula. Salah. 224/32. So kita dapat jawapannya ialah 7. Ya, ini zaman sekolah rendah saya rasa. Okey, sekarang dah jadi 224/32. So yang ini per 32, yang ini per 32. So saya akan dapat 7 nisbah 1. Tapi dia nak boleh kepada ni, dia kena faham diagram betul-betul. Okey, Madam buka kepada soalan. Kita dah selesaikan soalan nombor 10. Diharapnya kita boleh dapat markah 6. Cuma sekarang kita nak discuss yang mana pelajar rasa keliru. Kat mana rasa keliru? Tak apa, boleh buka mic kalau nak tanya, sebab tak payah buka muka lah, buka mic saja. Oh, dekat integration. Okey. Tengok dekat integration, Madam tunjuk betapa mudahnya dia. Tengok tengok. Katakan sekarang, cuma saya agak tak berapa mahir lah penggunaan kalkulator ni, saya baru belajar. Okey. Dia ada simbol integration di sini. Dia ada simbol integration dekat kalkulator tu sendiri. Macam Syukran guna kalkulator jenis mana Syukran? Kalau ada jenis yang macam Madam ni, memang selamatlah awak. Okey, kalau sama, okey, Madam masukkan dalam kalkulator 8x tolak x kuasa 2. Nilai limit kat atas tu 4, nilai kat bawah tu kosong. Madam masuk sebiji dalam kalkulator sama dengan. Terus dapat jawapan. Dia akan memudahkan. Yang tadi kata susah tu, dia akan memudahkan. Dan kita, bila kita dah ada jawapan ni, kita akan berhati-hati semasa proses substitution. Masa ganti nilai tu, kita akan berhati-hatilah. Kadang-kadang kita congak tu salah. Okay. Sama juga dengan yang ini. Kalau kita nak buat yang ini, kita boleh tukar je limit ni nanti. Okay, kita boleh tukar. Yang ini 8x tolak dengan x kuasa 2.
limit atas dia 8, limit bawah dia 4. Sama dengan. Okay? So nanti, bila awak nak check, awak akan pastikan yang dalam petak-petak ni, satu yang warna kuning, satu yang warna biru ni, awak totalkan nanti. Mesti dia dapat 128 something. Okey, itu kalau kita tengok dari segi teori. Tapi kalau pelajar, dia perasan. Kalau dia perasan, kalau dia tengok gambar rajah ni, saya besarkan gambar rajah ni sekejap. Saya copy tempat lain, gambar rajah ni. Kadang-kadang dalam MAT, sebenarnya pembuat soalan, dia bagi clue dekat kita tak perasan. Tengok Kalau madam potong ni, maksudnya pembuat soalan ni dia sangat bagus. Dia sebenarnya bagi clue dekat pelajar, cuma kadang-kadang pelajar tak nampak dia punya kebaikan. Kita buat tadi, kita dapati nilai dekat sini tadi 4. Kat sini kita dah kira 0, dekat sini 8. Jadi kesimpulan sebenarnya, penggubah soalan ni sebenarnya nak bagi tahu keluasan yang belah sini yang kita integrate daripada 4 ke 8 sebenarnya sama saja keluasannya di sini yang warna biru yang kita integrate tadi dari 0 hingga 4. Keluasannya sebenarnya sama saja. Jadi sebenarnya kalau pelajar nak cepat, bahagian merah tu sebenarnya dia dah tahu lama dah jawapan, iaitu 128/3. Cuma kita kena ni lah, kita kena berguru macam mana nak dapatkan idea-idea yang tersirat dalam soalan. Jadi kalau awak dapat benda ni, dalam kerja awak untuk dapatkan proses yang belakang ni, walaupun awak nampak benda tu berbeza, tengok yang ini awak nampak 0 hingga 4, yang ini awak nampak berbeza 4 hingga 8, sebenarnya kedua-dua nilai itu adalah sama. Kerana lengkung kita, kemudian dia bahagikan tengah-tengah 0 hingga 4, 4 hingga 8. Kalau kita banyak buat latihan, kita nampak idea tu. Okey, mari buka lagi soalan. Kita sembat satu soalan je malam ni. Dia tak boleh lama-lama, nanti pelajar akan jadi stres. Matematik sikit-sikit, tapi setiap hari. Kecuali hari Selasa. Okay, saya buka kepada soalan. Katakan kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan kelas kat sini lah. Okay. Saya akan repeat soalan aritmetik. Okay, saya akan repeat soalan aritmetik. Tapi kalau yang dah join yang hari tu, kalau dia tak nak sambung, boleh left group. Kalau yang nak sambung, okay, yang nak join sekali, boleh ikut kelas Mama Z ni. Okay, kita tengok soalan janjang. Soalan janjang. Vektor tunggu dulu. Vektor Madam kena study dulu. Tak sempat. Hari ni jadual full. Okay, saya sambung yang janjang. Okay. Betul soalan ni tadi? Okay, soalan B saja. Janjang geometri. Aritmetik ke geometri ni? Sebab A aritmetik, B geometri. Okay, so kita tengok soalan geo. Okay, soalan geo, sebab dia combine, dia ada dua soalan di situ, dia combine. Saya tulis dekat sini dulu. Saya besarkan. Okay, dia kata dia diberi suatu janjang geometri. Kita dah nampak warna kuning tu adalah nilai A dia. Kemudian kita dah ada idea, kita boleh cari nilai common ratio, nilai nisbah sepunya. Okey, tu clue dia. Yang pertama, mana satu? Sekejap saya nak tulis. 1/16 and then 1/8. Kita perlukan 3 nilai je sebenarnya dalam sequence and series ni.
Okey. Saya sambung Okey, daripada pemerhatian kita, nilai A kita sama dengan 1/16. Kemudian nak cari nilai nisbah sepunya, rumus kita ialah T2 per dengan T1. Okey, so bila saya ganti nilai, T2 dia 1/8 per dengan 1/16. Saya tak berani nak teka, saya kena tekan juga kalkulator. Saya buat pecahan, yang atas tu 1/8, yang bawah tu 1/16. So jawapannya 2. Betul ke 2 jawapannya? R-nya 2. Betul A 1/16, R 2. Itu maklumat yang paling penting. Okey, kemudian dia kata cari nilai N yang terkecil supaya Tn lebih besar dari 250. Okey, yang pertama dia bagi maklumat Tn besar dari 250. Itu dia bagi. So dalam menjawab matematik tambahan, kita kena ada given. And then kita kena ada known. And then solve. Apa yang soalan bagi? Kita dah tulis. Yang kedua, apa yang kita tahu? Kita tahu Tn adalah A R kuasa N tolak 1. Itu yang kita tahu. Lebih besar dari 250. Dan kita gantikan nilai A kita. Nilai A kita 1/16. Nilai R iaitu 2. Dia terikat dengan power N tolak 1 besar dari 250. 1/16 adalah perkali. 2 kuasa 2N tolak 1, dia masih terikat, dia adalah nombor indeks. Okay, dia terikat. Jadi, madam tak boleh usik lagi 2 kuasa N tolak 1, tak boleh usik. Kita hanya boleh bawa 1/16 supaya dia pergi ke kanan. Jadi, kita akan dapat 250 darab 16. 250 darab 16. Awak akan dapat 4,000. Ya Allah. Sekejap. 4,000. Okay, sampai sini boleh? Okey. Kemudian, kita kena ada cara macam mana nak pujuk power ni turun. Dalam matematik, kita boleh pujuk power turun. Caranya ialah kita letakkan log kedua-dua belah persamaan. Log 2 kuasa N tolak 1. Apabila kita letak log sebelah kiri, belah kanan pun kena letak biar dia seimbang. Dia akan jadi log 4,000. Selain daripada log, pelajar juga boleh guna ln. Okey. Kemudian, akhirnya menurut hukum log, apa-apa yang bertenggek, dia akan jatuh ke depan. So, dia akan jadi okey, kita guna log sebab nak turunkan power. Katakan pelajar tak nak guna log, pelajar boleh guna benda lain untuk turunkan power. Okey. So, N tolak 1, dia dah jatuh ke bawah akhirnya. So, log 2 lebih besar dari log 4,000. Dan kita boleh jadikan N tolak 1 lebih besar dari log 4,000
kita bahagikan dengan log 2. Sebab hubungan N tolak 1 dengan log 2 ni darab. So, bila kita bawa ke kanan, dia akan jadi bahagi. Okey. Lepas tu kita tekan je kalkulator. Okey, kita tekan je kalkulator. Kita buat pecahan. Ke atas kita buat log. Kalau tak ada asas, maksudnya asas 10. Log 4,000. Yang kat bawah tu adalah log 2. Kita salin je 11.97. 11.97. N tolak 1 lebih besar dari 11.97. Kita nak tahu N besar dari 12.97. Nombor N besar dari 12.97. Jadi N kita anggarkan nombornya ialah 13. Boleh? Dia sebenarnya pelajar faham konsep geometri tu. Dia mula tak faham bila ada log dalam soalan ni. Sebab tu Mama Zaid kata, zaman awak ni format dia tu, format dia tu tinggi. Jadi walaupun soalan sebenarnya kita just boleh cari mudah-mudah je. Cuma bila dia twist soalan tu, itulah yang jadi terbelit sedikit dan menyebabkan pelajar tak suka MAT. Sebab itu kita buat kelas 30 minit sehari ni. Sebab at least awak boleh sesuatu. Jangan langsung tak buat latihan MAT. Sebab MAT dia kena latih to be. Saya pun sebab dah lama tak buat latihan MAT, dia kena ambil masa lah nak study dulu. Dia ambil masa sebab dia jadi otak kita dah tumpul. Boleh? Kalau boleh, esok pula kita sambung waktu yang sama. Pukul 8.30 hingga 9. Kita akan buat soalan lain pula. Sempatlah madam membaca beberapa soalan. Tapi kalau soalan yang melibatkan markahnya 6, memang 30 minit dia saja. Sebab kalau kita terus mengira, lain. Sebab tadi madam menguraikan daripada yang you tak nampak jadi nampak. Benda tu yang penting dalam AdMath. Boleh? Okey, so kalau boleh kita dismiss dulu. Kita jumpa besok. Yang mana ada free boleh join. Yang ini saya akan hasilkan, saya akan buat link YouTube nanti. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.